Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tajuk pencarian biji benih Sains Tahun 5 KSR Semakan. Mari belajar sains dengan Cikgu Azhar. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan dapat menyatakan cara tumbuhan memencarkan biji benih atau buah. Dan juga kita akan menghubungkaitkan cara pencarian biji benih tersebut dengan ciri-ciri pada biji benih dan buahnya. Mari nyatakan cara tumbuhan memencarkan biji benih atau buah. Pencarian. Perkataan pencarian ini membawa maksud bertaburan. Apabila disemak dalam kamus, pencarian membawa maksud bertaburan, maka pencarian biji benih membawa maksud kepada taburan biji benih agar dapat menjauhi pokok induknya, iaitu pokok asal. Pencarian biji benih atau buah membawa maksud kepada tumbuh-tumbuhan memencarkan biji benih atau buah untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Kemandirian spesiesnya adalah membawa maksud kepada kebolehan tumbuhan tersebut meneruskan generasinya untuk yang seterusnya. Cara bagi tumbuhan untuk memencarkan biji benih atau buahnya, apakah cara-caranya? Ia menggunakan angin, memerlukan bantuan air, bantuan haiwan dan juga manusia serta mekanisme letupan. Mari kita hubungkaitkan cara pencarian dengan ciri biji benih atau buah tersebut. Bagi buah ataupun biji benih yang dipencarkan melalui angin, ciri-cirinya adalah ia mesti bersifat kecil, bersaiz kecil, ia ringan, berbulu halus, nipis serta mempunyai struktur khas iaitu struktur yang bersayap. Ciri-ciri ini memain peranan yang penting bagi membolehkan biji benih ini diterbangkan oleh angin. Sekiranya ia bersaiz besar, agak sukar untuk diterbangkan angin. Sekiranya ia adalah berat, juga sukar untuk diterbangkan angin. Maka ciri-ciri kecil, ringan, berbulu halus, bersaiz nipis serta mempunyai struktur seperti sayap membantu ia disebarkan jauh, dipencarkan jauh melalui angin. Contoh biji benih tumbuhan yang dipencarkan oleh angin adalah meranti, dandelion, lalang, maple dan juga angsana. Pokok meranti ataupun buah daripada pokok meranti ini kelihatan seperti mempunyai sayap dan cara ia dipencarkan adalah dia akan berputar apabila dia matang dan dia terlepas daripada tangkainya pada pokok. Ia akan berputar seperti helikopter. Dandelion pula, apabila ia telah matang, bulu dia akan memudahkan ia tertanggal sekiranya ditiup oleh angin kencang. Jadi biji benih dia akan berterbangan jauh daripada pokok induk dan kemudian jatuh ke tanah, kemudian dia akan tumbuh menjadi satu tumbuhan yang baru. Sama juga situasinya dengan lalang. Pokok maple ataupun biji benih bagi pokok maple, struktur dia khusus seperti meranti. Ia mempunyai struktur yang bersayap, tetapi perhatikan sayapnya hanya satu, maka cara terbangannya adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Angsana pula, biji benihnya adalah berlekuk terletak di bahagian tengah. Maka ia mempunyai struktur khusus. Cara ia dipencarkan juga ditiup angin dan dia akan melayang turun jauh daripada pokok induknya. Pokok induk adalah pokok asalnya. Bagi tumbuhan yang dipencarkan melalui air pula, ciri yang dipunyainya ialah kulit yang berlilin membolehkan ia kalis air, iaitu dia tidak akan tenggelam dalam air, terapung di permukaan air, ia membantu. Kemudian
sabut buah ataupun biji benih tersebut, sabutnya berongga. Maksud berongga adalah ia terdapat kandungan yang berisi udara di dalamnya. Maka ia bertindak sebagai pelampung. Ini juga membolehkan biji benih tersebut terapung di permukaan air, supaya biji benih tersebut terapung dan dibawa air ke tempat yang bersesuaian, supaya ia dapat tumbuh menjadi satu tumbuhan yang baru. Contoh biji benih tumbuhan yang dipencarkan melalui air adalah kelapa, di mana kita dapat perhatikan di sini ia mempunyai kulit yang berlilin lapisan luarnya dan juga sabutnya berongga, iaitu bahagian sabut dalam yang berwarna coklat itu adalah berongga. Kemudian contoh kedua adalah buah teratai. Buah teratai apabila telah matang, kita dapat lihat biji benih dia, buah tersebut apabila ditanggalkan daripada pudungnya itu adalah bahagian yang memegang biji-biji benihnya ataupun buahnya. Buah tersebut mempunyai kulit yang berlilin juga, iaitu licin di bahagian luar. Dan sabut yang berongga adalah pudung tersebut, iaitu yang memegang buah teratai tersebut. Ini membolehkan ia terapung apabila terjatuh ke dalam air dan dibawa air pergi ke tempat yang lain dan dia akan tumbuh di kawasan yang baru. Bagi biji benih yang dipencarkan melalui haiwan dan manusia pula, cirinya adalah isi buah boleh dimakan, mempunyai warna yang menarik untuk menarik perhatian haiwan dan juga ia mempunyai bau yang harum bagi menarik perhatian haiwan juga untuk memakannya. Contoh biji benih tumbuhan yang boleh dimakan adalah betik, iaitu mempunyai warna yang cerah dan terang apabila masak. Rambutan juga mempunyai warna yang terang dan isi yang manis untuk dimakan. Kita teruskan dengan biji benih yang dipencarkan melalui haiwan dan manusia juga, tetapi ia mempunyai ciri yang berbeza. Ini mempunyai ciri kecil, ringan dan juga bercangkuk. Kita dapat perhatikan dalam video yang diberikan di bahagian kiri anda, biji benih ataupun buah tersebut mempunyai cangkuk di hujungnya. Maka cangkuk ini berfungsi apabila haiwan berlari atau bergerak berdekatan dengannya, cangkuk tersebut akan tersangkut pada bulu-bulu haiwan. Maka setelah ia tersangkut, haiwan tersebut akan berasa tidak selesa. Maka haiwan tersebut akan menanggalkan buah atau biji benih tersebut di tempat lain. Biji benih tersebut akan bertumbuh menjadi tumbuhan yang baru, jauh daripada tumbuhan induknya. Contoh bagi biji benih tumbuhan yang bercangkuk dan juga dipencarkan oleh manusia dan haiwan adalah kemuncup dan juga biji benih pepulut. Kemuncup ini biasanya kita dapat lihat di kawasan padang. Apabila kita berjalan di padang, kita akan dapat rasakan kurang selesa di bahagian kaki kerana kemuncup telah tersangkut di seluar. Apabila rasa tidak selesa, rasa tajam dan sakit, maka kita akan mula menanggalkan kemuncup tersebut di tempat yang lain sebab kita perlu duduk dan sebagainya. Apabila kita tanggalkan biji benih tersebut, maka di kawasan kita tanggalkan tersebut akan mula tumbuh apabila ia bersesuaian. Biji benih pepulut pula, ia mempunyai cangkuk dan ia akan tersangkut pada bulu-bulu haiwan sekiranya ia berjalan berdekatan dengan tumbuhan tersebut. Seterusnya, biji benih yang dipencarkan melalui mekanisme letupan. Ia mempunyai ciri di mana kulit biji benihnya yang matang, iaitu telah matang, akan mula mengering dan merekah. Dan juga salah satu ciri yang lain adalah kulit biji benih yang matang akan mengering juga dan akan mula menggulung seperti rajah yang ditunjukkan di atas. Apabila ia menggulung, tekanan berlaku pada buah biji benih tersebut. Kemudian apabila buah tersebut mempunyai tekanan yang kuat, maka kulitnya akan merekah dan terbuka. Biji benih akan tercampak keluar jauh daripada pokok induknya, iaitu pokok asalnya.
Contoh bagi biji benih tumbuhan yang dipencarkan melalui mekanisme letupan adalah seperti biji saga, seperti buah getah dan juga biji benih bagi pokok keembong. Biji saga, buah asalnya adalah seperti kelihatan seperti kacang, tetapi apabila ia telah masak dan matang, ia akan kulit luarnya akan mula mengering. Itu yang berwarna coklat tersebut akan mula mengering dan merekah. Apabila mula merekah, ia akan terbuka, bergulung dan terbuka, maka biji benih yang berwarna merah, biji saga tersebut akan terpancar keluar dan akan tumbuh jauh daripada pokok induknya. Sama situasi seperti buah getah. Buah getah, biji getah terdapat di dalam buah getah. Buah getah apabila telah matang, ia akan mula mengering dan akan merekah dan akan terbuka dan mengeluarkan biji getah ke tempat yang jauh daripada biji induknya, pokok induknya. Seperti pokok keembong juga, kita dapat perhatikan rajah yang di bawah tersebut. Apabila ia telah matang, sekiranya terdapat sedikit sentuhan, walau sedikit sentuhan, ia akan menggulung dan akan meletup, maka biji benih akan terpencar keluar daripada buahnya dan ia akan tumbuh di tempat lain yang jauh daripada pokok induknya. Rumusan untuk hari ini adalah cara pencaran dan ciri-ciri biji benih ataupun buah. Cara melalui angin, cirinya kecil, nipis, ringan, struktur bersayap bagi memudahkan ia ditiup dan dibawa angin. Bagi pencaran melalui air, kulitnya adalah berlilin dan mempunyai sabut yang berongga agar memudahkan ia terapung di permukaan air dan dibawa air ke tempat yang lain jauh daripada pokok induknya. Bagi biji benih yang dipencarkan melalui haiwan dan manusia, ia mempunyai ciri isi buah boleh dimakan, warna yang menarik dan bau harum untuk menarik perhatian haiwan untuk memakannya. Kemudian, biji tersebut akan dikeluarkan melalui najis dan akan tumbuh di tempat lain, ataupun apabila monyet makan, dia akan buang ke tempat yang lain. Biji benih tersebut akan tumbuh di tempat lain. Ciri yang seterusnya adalah ia bercangkuk, kecil dan ringan. Bagi memudahkan ia dibawa, cangkuk tersebut akan menyebabkan biji benih ini melekat pada bulu haiwan ataupun pada seluar manusia. Apabila ditanggalkan di tempat lain, ia akan tumbuh di kawasan yang baru. Dan akhir sekali, pencaran bagi biji benih yang melalui mekanisme letupan. Kulit buah matangnya akan mengering dan merekah atau bergulung bagi membolehkan biji benihnya terpencar keluar jauh daripada pokok induknya. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih kerana sudi mendengar. Jumpa lagi. Bye.